Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan buat seluruh rakyat Malaysia. Pak cik, mak cik, datuk nenek, oto arung serta anak-anak muda yang amat saya hormati sekalian. Saya Jufazli Syekh Ahmad sebagai penganalisis politik bebas ingin membuat pendedahan eksklusif sempena pilihan raya negeri Sabah tahun 2020. Untuk makluman pengundi-pengundi Sabahan, Ketua Lanun Filipina yang menjadi Ketua Menteri Sabah, dia mempunyai matlamat untuk membawa Sabah keluar daripada negara persekutuan Malaysia, dan dia juga mempunyai matlamat tersembunyi mahu menjual tanah-tanah rakyat Sabahan di pantai timur dan pantai barat Sabah kepada kerajaan Filipina. Saya ulang dan saya tegaskan, oto arung, pak cik, mak cik, datuk nenek sekalian di Sabah. Untuk makluman anda semua, Ketua Lanun Filipina yang menjadi Ketua Menteri Sabah secara haram di dalam kerajaan Sabah di negara Malaysia ini, dia mempunyai matlamat untuk membawa Sabah keluar daripada Malaysia, dan dia mempunyai matlamat secara sembunyi-sembunyi mahu menjual tanah rakyat Sabahan di pantai barat dan pantai timur Sabah kepada kerajaan Filipina. Maklumat sulit ini saya telah dapatkan sepanjang perisikan politik yang saya lakukan ke atas Ketua Lanun Filipina itu sejak tahun 2016 yang lalu. Pak cik, mak cik, Ketua Lanun Filipina yang sedang berkempen dalam pilihan raya negeri Sabah, yang buat muka 10 sen minta undi daripada orang-orang kampung, walaupun dia tahu dia semakin dibenci oleh orang-orang Sabahan, dia terpaksa tebalkan mukanya, buat muka kesian, minta undi. Kenapa dia minta undi daripada kita semua, pak cik, mak cik, oto arung? Kenapa dia masih mahu menjadi Ketua Menteri Sabah lagi? Kerana dia mahu jual tanah-tanah Sabah kepada kerajaan Filipina. Kenapa Ketua Lanun Filipina itu yang membuat manifesto tipu-tipu, dia minta undi lagi dengan kita semua dalam pilihan raya negeri Sabah? Sebab dia mahu bawa Sabah itu keluar daripada Malaysia. Dia mahu Sabah itu digadaikan tanahnya kepada kerajaan Filipina, kepada waris Sultan Sulu Pengganas. Inilah tujuan dan matlamat sebenar Ketua Lanun Filipina yang tidak pernah mahu diperkatakan oleh Syafiee Apdal, pak cik, mak cik, oto arung. Iya, inilah kebenarannya. Dia memang mahu jual kedaulatan, dia mahu gadaikan kemerdekaan Sabah dalam Malaysia kepada kerajaan Filipina, kepada pengganas dan teroris waris Sultan Sulu palsu di Sabah. Apa buktinya? Ketua Lanun Filipina yang menjadi Ketua Menteri Sabah, dia mahu bawa Sabah keluar daripada Malaysia dan jual tanah rakyat Sabahan kepada kerajaan Filipina, pak cik, mak cik. Buktinya hari ini, Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein On selaku Menteri Luar Negeri telah mengkantoikan dan membidas kenyataan rasmi Syafiee Apdal yang menggesa kerajaan Malaysia untuk membuat rundingan dengan kerajaan Filipina berkenaan dengan wilayah Sabah. Hishamuddin Hussein On dan kerajaan Malaysia telah menempelak Syafiee Apdal. Tidak ada keperluan untuk kerajaan Malaysia berunding dengan kerajaan Filipina
tentang tuntutan Filipina ke atas Sabah. Hal ini kerana di bawah perjanjian dan undang-undang antarabangsa, di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Sabah itu adalah milik Negara Persekutuan Malaysia. Sabah itu merdeka semasa pembentukan Negara Persekutuan Malaysia. Sabah itu bukan milik Kerajaan Filipina. Maka, apabila Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein On menolak cadangan Shafie Apdal untuk Kerajaan Malaysia berundi dengan Kerajaan Filipina, ini telah menyebabkan misi Ketua Landun Filipina itu gagal untuk membawa Sabah keluar daripada Malaysia. Dia juga gagal untuk membantu Kerajaan Filipina secara halus bagi merampas dan merompak tanah rakyat Sabahan dalam Malaysia. Pak Cik Mak Cik Otok Arong, kalau kita fikir secara logik, kenapa Shafie Apdal tidak menghentam Kerajaan Filipina? Kenapa Shafie Apdal tidak menghentam waris Sultan Sulu yang palsu itu menuntut Sabah, yang mana Sabah itu sudah lama menjadi milik Negara Persekutuan Malaysia? Hal ini kerana Ketua Landun Filipina yang mahu lagi menjadi Ketua Menteri Sabah itu, dia sebenarnya memang direkrut oleh Kerajaan Filipina dan dia memang direkrut oleh legasi teroris Sultan Sulu palsu di Filipina. Saya ulang, kenapa Shafie Apdal tidak menghentam Kerajaan Filipina? Kenapa Shafie Apdal tidak menghentam waris Sultan Sulu palsu itu menuntut Sabah menjadi milik mereka? Kerana untuk makluman pengundi-pengundi di Sabah, Shafie Apdal itu ada agenda udang di sebalik batu, Pak Cik Mak Cik. Dia mempunyai matlamat yang tersembunyi di dalam negara Malaysia. Shafie Apdal belum puas merompak duit-duit rakyat Sabahan sebanyak 1.5 bilion ringgit bersama keluarganya. Dia belum puas merompak tanah-tanah rakyat Sabahan. Dan kini Ketua Landun Filipina itu sedang membantu Kerajaan Filipina dan membantu teroris pengganas waris Sultan Sulu palsu untuk merompak tanah Sabah daripada Malaysia. Kenapa dia buat semua ini? Saya ulang dan saya tegaskan, Pak Cik Mak Cik. Ketua Landun Filipina itu buat semua ini kerana dia sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu direkrut oleh Kerajaan Filipina dan direkrut oleh pengganas teroris Sulu di Filipina. Shafie Apdal itu memang satu susuk pemimpin yang sangat-sangat bahaya, mengancam nyawa dan keselamatan Sabah dalam Malaysia. Shafie Apdal memang seorang ahli politik yang mempunyai agenda yang tidak boleh dibiarkan. Oleh sebab itu, Pak Cik Mak Cik, sepanjang hari ini Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein On yang di-Pertuan Agong dan Kerajaan Malaysia tidak bersetuju dengan cadangan Shafie Apdal untuk Kerajaan Malaysia berundi dengan Kerajaan Filipina. Tidak ada apa-apa yang perlu dirundingkan lagi antara Kerajaan Malaysia dan Kerajaan Filipina tentang wilayah Sabah. Sabah sudah merdeka, Sabah adalah wilayah berdaulat, milik Negara Persekutuan Malaysia sampai kiamat, Pak Cik Mak Cik Otok Arong. Saya sebagai penganalisis politik bebas, graduan master dalam bidang sains politik, sebagai graduan sarjana muda dalam bidang sejarah, sebagai generasi baru di Sabah, saya tidak mahu Sabah itu keluar daripada Malaysia dan dijual kepada Filipina.
Saya tidak mahu Sabah itu dibawa keluar oleh Ketua Lanun Filipina di Sabah untuk tanah-tanah rakyat Sabahan itu digadaikan kepada kerajaan Filipina dan pengganas Sulu di Filipina. Sebagai anak merdeka di dalam negara Malaysia ini, saya tidak mahu Sabah itu digadaikan kepada negara miskin seperti Filipina, Shafie Apdal. Saya mahu kekal di dalam negara Persekutuan Malaysia ini kerana keamanan dan keselamatan rakyat Sabah dalam Malaysia terjamin 100% di bawah negara Persekutuan Malaysia. Jika Sabah dibiarkan keluar daripada Malaysia dan digadaikan kepada kerajaan Filipina, peperangan, pembunuhan, pengeboman, tembak-menembak, penggal kepala di Sabah akan berlaku selepas pilihan raya negeri Sabah. Maka Pak Cik Makcik Oto Arung yang amat saya hormati, apakah yang kita boleh buat sebagai pengundi Sabahan dalam pilihan raya negeri Sabah? Jika kamu, Pak Cik Makcik Oto Arung, anak-anak muda sehet-sehet sekalian, sayangkan Sabah dalam Malaysia, tidak mahu ada pembunuhan, pengeboman, teroris dan pengganas daripada Filipina, kita semua perlu bersatu padu tanpa mengira bangsa, tanpa mengira agama di Sabah untuk tidak lagi mengundi Shafie Apdal, untuk tidak lagi mengundi parti warisan kapal layar Lanun Filipina itu. Maklumat-maklumat sulit ini tentang agenda politik jahat Shafie Apdal ada di tangan saya, Pak Cik Makcik Oto Arung. Saya tidak akan biarkan matlamat tersembunyi Ketua Lanun Filipina itu diteruskan di Sabah. Apabila Shafie Apdal dan Parti Warisan hancur dan tumbang serta lenyap dalam pilihan raya negeri Sabah tahun 2020 ini, maka kerajaan Filipina dan pengganas-pengganas Sulu di Filipina tidak ada peluang lagi untuk merampas dan merompak tanah rakyat Sabahan di dalam negara Persekutuan Malaysia. Jika Shafie Apdal dan Parti Warisan Lanun Filipina ditumbangkan oleh pengundi-pengundi rakyat Sabahan dalam Malaysia, tidak akan ada lagi pendatang-pendatang asing tanpa izin daripada negara Filipina yang masuk ke dalam Sabah melalui lorong-lorong tikus di pantai timur Sabah yang dibiarkan oleh Shafie Apdal dan Parti Warisan Lanun Filipina sepanjang mereka menjadi kerajaan di Sabah. Ini bukan cerita rekaan, ini bukan cerita fitnah, ini adalah kisah benar yang perlu diketahui oleh semua pengundi-pengundi di pantai barat Sabah dan pantai timur Sabah. Kita semua perlu selamatkan Sabah daripada digadaikan oleh Shafie Apdal kepada kerajaan Filipina. Kita perlu selamatkan Sabah itu, Pak Cik Makcik Oto Arung, daripada dirompak oleh pengganas-pengganas Sulu di Filipina. Cukup-cukuplah Shafie Apdal menipu dan mengasih bodoh pengundi-pengundi di Sabah. Jangan buat muka 10 sen lagi, Shafie Apdal. Kamu bukan sahaja gagal menjadi Ketua Menteri Sabah, kamu bukan sahaja gagal menjadi Menteri Keuangan Sabah, kamu bukan sahaja gagal menjadi kerajaan 2 tahun di Sabah, Shafie Apdal. Tetapi semua janji-janji dan manifesto tipu pada PRU 14 lalu tidak akan dilupakan oleh semua bangsa dan semua agama di Sabah. Kamu juga sudah kantoi, wahai Ketua Lanun Filipina, mahu membawa Sabah keluar daripada Malaysia untuk digadaikan kepada kerajaan Filipina. Sehingga Datuk Seri Hishamuddin Hussein On, Menteri Luar Negeri, membidas dan mengkritik cadangan kamu untuk Malaysia membuat diplomasi dengan kerajaan Filipina tentang tuntutan Filipina ke atas Sabah. Shafie Apdal
kamu perlu maklumkan kepada Presiden Duterte, kerajaan Filipina itu, bahawa kami rakyat Sabah tidak mahu tinggal di dalam wilayah Filipina yang sangat miskin dan sangat mundur itu. Orang-orang Filipina pun datang ke Sabah cari duit, Shafie Apdal. Orang-orang Filipina pun datang ke Malaysia cari duit di semenanjung Malaysia. Cari duit di Sabah, cari duit di Sarawak. Buat apa kau, Ketua Lanun Filipina di Sabah yang menjadi ejen kepada kerajaan Filipina, mahu memaksa rakyat Sabah untuk menerima Sabah itu di dalam wilayah Filipina? Sedangkan kami tahu kami adalah rakyat Malaysia. Kami bukan rakyat Filipina, Shafie Apdal. Kami bangga menjadi rakyat Malaysia, menjadi rakyat Sabah. Kami tidak mahu menjadi rakyat Filipina yang miskin dan mundur melarat itu. Cukuplah orang Filipina yang miskin dan melarat. Kalau kau mahu sangat tinggal di Filipina, Shafie Apdal, kau bawalah isteri kau bawalah Zahida Rafiq, kau bawalah anak cucu cicit kau, sepupu sepapat kau tinggal di Filipina. Tolong Shafie Apdal, bukan Sabah yang perlu keluar daripada Malaysia untuk digadaikan kepada kerajaan Filipina. Kau, Shafie Apdal, perlu keluar daripada Malaysia ini bersama isteri-isteri dan perempuan-perempuan simpanan kau, anak-anak beranak kau, sepupu sepapat kau di dalam Sabah, di dalam Malaysia, untuk berhijrah ke negara Filipina. Kalau kau mahu menjadi ketua kerajaan di Filipina, silakan. Kau tidak layak lagi untuk menjadi ketua Menteri Sabah selepas pilihan raya negeri Sabah tahun 2020 ini. Secara tuntasnya, Shafie Apdal, saya Jufazli Syekh Ahmad ingin menegaskan, disebabkan kau membantu kerajaan Filipina untuk merampas Sabah daripada Malaysia secara halus, kau akan tumbang bersama calon-calon parti warisan kapal layar Lanun Filipina di semua kerusi Dun Sabah. Bom jangka ini akan berlaku tidak lama lagi, Shafie Apdal. Hari ini memanglah kau berjaya mengasihi bodoh pengundi-pengundi di Sabah. Tetapi waktu mengundi pada 26 September 2020, kami pengundi-pengundi Sabahan akan tunjukkan dengan kau, kamilah yang kasih bodoh kau, Shafie Apdal. Shafie Apdal, kami tidak mahu menjadi warga negara Filipina. Kami sayangkan Malaysia, kami sayangkan Sabah. Kami bangga menjadi rakyat Malaysia, menjadi rakyat Sabah yang merdeka. Kami tidak mahu dijajah oleh kerajaan Filipina yang miskin dan mundur itu. Kami tidak mahu dijajah oleh pengganas-pengganas Sulu di Filipina itu. Checkmate and game over. Ketua Lanun Filipina di Sabah yang confirm tumbang bersama Parti Warisan Kapal Layar Lanun Filipina dalam pilihan raya negeri Sabah edisi tahun 2020. Terus hidup suara keramat rakyat Sabah dalam Malaysia. Terus hidup suara keramat rakyat Malaysia yang merdeka. Terus hidup suara keramat anak muda Sabahan yang berani mati melawan Ketua Lanun Filipina di Sabah. Terima kasih.